Sejak Manchester City bertukar pemilik, Manchester City sudah memiliki piala domestik seperti EPL, Piala Liga, Piala FA dan Piala Sumbangsih. Walaupun antara kelab yang berjaya pada era moden, Manchester City masih jauh untuk merasa menjulang Piala Champions League. Pengurus seperti Roberto Mancini dan Manuel Pellegrini gagal memberi piala yang sangat dinantikan oleh pemilik dan penyokong kelab Manchester City. Pep Guardiola, pengurus yang dikatakan antara terbaik di dunia, dilantik menjadi pengurus pasukan Manchester City untuk memberikan mereka kejayaan di peringkat Eropah. Namun, musim ini adalah musim keempatnya mengurus Manchester City dan sepanjang tempohnya mengurus Manchester City, dia tidak pernah layak ke separuh akhir seperti musim 2016-2017, mereka terkandas pada pusingan 16 dan selebihnya terkandas di suku akhir. Untuk video ini, saya akan analisis kenapa kesilapan taktikal Pep Guardiola dalam perlawanan suku akhir Champions League ini membawa padah dan bagaimana Rudi Garcia menggunakan taktikalnya yang melawan antara pasukan yang bermain bola dengan permainan yang cantik. Rudi Garcia menggunakan sistem 3-5-2 dengan Marcelo di bahagian tengah pertahanan disamping oleh Jason Denayer dan Marçal. Bruno Guimaraes akan menjadi pelindung pertahanan, Aouar dan Caqueret di bahagian midfield. Cornet dan De Boer akan bermain di bahagian tepi, Memphis Depay dan Ekambi menjadi ancaman pertahanan kepada Manchester City. Semasa memegang bola, Cornet dan De Boer akan beralih menjadi pemain sayap dan pemain seperti Aouar dan Caqueret akan beralih posisi untuk melindung kawasan yang ditinggalkan pemain wingback mereka. Dan Marçal akan naik untuk melebihkan pemain mereka di kawasan kiri kerana posisi sebelah kiri mereka lebih produktif jika dalam keadaan menyerang seperti statistik yang ditunjukkan untuk perlawanan ini. Jika mereka bertahan, Cornet dan De Boer akan turun dan Lyon akan bermain 5-3-2 dengan Ekambi dan Depay akan berada di posisi paling atas. Disebabkan mereka bermain dengan defensif, Lyon menimbulkan ancaman terbesar mereka dengan bermain counter. Depay atau Ekambi, kadang-kadang kedua-duanya sekali, cepat berlari di belakang pertahanan dan rakan sepasukan mereka berusaha untuk bermain ke arah mereka seawal mungkin. Untuk Manchester City, kebiasaannya Guardiola akan menurunkan sistem 4-3-3 dengan Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan dan Rodri pada bahagian midfield. Raheem Sterling akan bermain di sayap kiri, Bernardo Silva pada sayap kanan dan Aguero yang kini injured diganti dengan Gabriel Jesus akan mengetuai serangan. Namun dalam perlawanan skuad akhir ini, Guardiola menggunakan sistem 5-3-2 kerana untuk mengekalkan zonal mark 3-2 jika Lyon berjaya melancarkan serangan kepada striker mereka. Tapi dengan sistem ini, Manchester City kurang pemain untuk membantu serangan seperti sistem 4-3-3 dengan Rodri akan bermain pada pangkalan midfield, Kevin De Bruyne diberi kebebasan untuk menyerang dan Gundogan memberi kestabilan dengan bermain box-to-box midfielder. Sistem 5-3-2 memberi sekatan kepada Gundogan untuk merapatkan jurang midfield dan striker dan Manchester City kebiasaannya bermain dalam keadaan menyerang. Selain itu, pemain fullback mereka juga terjejas dengan sistem ini. Kyle Walker kebiasaannya membantu serangan diturunkan sebagai inverted fullback dan membiarkan Kevin De Bruyne menguasai keseorangan pada bahagian kanan Manchester City. Walaupun João Cancelo diberi kebebasan untuk menyerang, Laporte akan mengisi ruang yang ditinggalkan oleh Cancelo dan menyebabkan sistem yang menggunakan 5 pertahanan menjadi 4 dan dengan barisan pertahanan yang tinggi yang digunakan Manchester City, Fernandinho yang di bawah usia dan pemain muda Eric Garcia terdedah. Dengan itu, saya akan analisis setiap gol dalam perlawanan ini. Dengan bermain 5 pertahanan yang menggunakan barisan yang tinggi, Manchester City perlu bermain high press untuk mendapatkan bola. Tapi, Kevin De Bruyne tidak mampu untuk closing down pertahanan Lyon dan Marçal. Pertahanan tengah kiri Lyon dapat naik untuk menerima bola. Disebabkan tidak player yang mampu untuk closing down Marçal, Rodri terpaksa keluar dari posisi untuk closing down Marçal sebelum membuat hantaran. Ekambi dan Depay dapat mengelak zonal mark 3-2 dan terdedah dengan barisan yang tinggi. Lyon berjaya menjaringkan gol selepas Ekambi berjaya melepasi Eric Garcia tanpa offside dan Cornet menjaringkan gol selepas meloloskan diri dari Walker. Gol kedua Lyon pula hasil daripada kesilapan hantaran Laporte dipotong oleh Caqueret dan Aouar membuat through ball antara pertahanan Manchester City dan pemain yang baru masuk, Dembele berjaya menjaringkan gol. Walaupun ada kontroversi sama ada bola itu offside atau Laporte kena foul, Lyon mengeksploitasikan kelemahan barisan pertahanan Manchester City. Walaupun menggunakan zonal mark 3-2 untuk menghadkan pergerakan serangan Lyon,
Jeff Rene Adelaide berjaya meloloskan diri pada bahagian midfield dan pertahanan Manchester City terdedah dengan 4 lawan 3 dan kesilapan Henderson untuk menangkap bola membawa padah kepada Manchester City dengan Dembele sekali lagi menjaringkan gol. Untuk Manchester City pula, hanya dengan kemasukan Riyad Mahrez mereka mampu menewaskan sistem 5 pertahanan. Mahrez berjaya meloloskan diri dari 2 pertahanan dan membuat hantaran kepada Sterling dalam kotak penalti. Dengan itu, pertahanan Lyon menjadi kelam kabut dan Kevin De Bruyne yang tidak dijaga mendapat ruang untuk bantu serangan dan menjaringkan gol untuk Manchester City. Walaupun menguasai perlawanan dan membuat 18 percubaan, mereka masih ketinggalan. Hanya 7 sahaja yang on target dan peluang besar yang gagal dijaringkan seperti Raheem Sterling hanya mampu untuk mendapatkan gol penyamaan. Hanya peluang Gabriel Jesus pada minit ke-76 sahaja mampu untuk memberi leading kepada Manchester City untuk menjadi 2-1 tapi tersasar. Dan selebihnya, sistem 5-3-2 yang diturunkan Guardiola tidak mampu menewaskan pasukan Lyon. Itu sahaja analisis saya untuk perlawanan suku akhir Champions League ini. Jika korang suka tengok, jangan lupa untuk like dan share video ini. Untuk mengikuti konten seperti ini pada masa akan datang, jangan lupa klik subscribe. Terima kasih.